buku teks 142. Okey, muka surat 142. Jadi sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua murid 45 ya. Terima kasih kerana masuk kelas pada pagi ini. Kita akan teruskan. Selepas semalam kita dah belajar bahagian akhir untuk bab 6. Bab 6 ya. Kita telah belajar berkenaan dengan sokongan, pergerakan dan pertumbuhan. Okey, kita sekarang nak masuk ke bab 7. Cikgu, kenapa kamu macam nak kerjakan syllabus? Ada mungkin yang terasa lah. Cikgu, kenapa kita tak buat dulu yang eksperimen sains ya? Kita nanti akan ambil waktu-waktu, mungkin setengah jam untuk terangkan benda itu. Tapi kenapa kita nampak macam kerja syllabus? Murid-murid, harus diingatkan bahawa sains ini, kalau kamu tengok pada skrin cikgu, kalau kamu tengok pada skrin ataupun tengok pada buku teks kamu pun boleh. Kita baru separuh jalan ya, bab 7. Kita baru separuh jalan iaitu bab 7. Okey, kita ada lagi beberapa bab sehingga bab yang paling akhir sekali itu iaitu tenaga nuklear. Dan semua benda yang kamu belajar sekarang, khususnya macam bab 7 dan bab 6. Bab 6 itu bab yang baru tau. Cikgu ulang ya. Bidang pembelajaran ataupun bab 6 yang kita sudah belajar itu, senior kamu tak belajar. Itu memang benda baru. Okey, jadi untuk bab 7 ini, bab 7 ini dikira satu bab di mana agak kerap menjadi soalan dan juga dijadikan contoh soalan, malahan contoh soalan percubaan SPM. Okey, sebabnya benda yang mereka tanya itu adalah benda yang praktikal, berhubung kait dengan badan anda sendiri. Cikgu, apa dia? Okey, murid-murid, jom kita belajar sekarang. Cikgu nak tanya, rasanya Daniel Haris, suara cikgu jelas tak? Ada apa-apa gangguan ke tak? Boleh? Jelas ya? Jadi, kalau kita sambung sekarang, okey, kata-kata kunci. Cikgu, apa itu kata kunci? Dalam bahasa lain lah, istilah-istilah yang mungkin jarang kamu guna, tapi dalam bab ini kamu harus tahu. Setiap bab bermula dengan kata-kata kunci yang anda seharusnya boleh berikan definisi. Jadi kamu telah diberikan satu gambar raja orang dengan dia punya anatomi tempat-tempat tertentu. Dan apa itu sistem endokrin? Di dalam sistem endokrin ada banyak kelenjar endokrin sekali dengan hormon. Cikgu, apa ini semua? Jom kita sambung sekarang. Murid-murid, kalau anda sempat baca muka 143, okey, 143 diberikan tajuk berkenaan dengan hormon. Cikgu, macam pernah dengar je. Ya, hormon ada banyak di sini. Yang umum biasanya kita dengar, khususnya untuk wanita, adalah hormon mengawal kitar haid. Hormon mengawal kitar haid wanita. Setiap bulan datang bulan, okey, kalau haid, lepas itu berulang semula. Ini adalah dikawal oleh hormon dalam badan. Okey, kita juga perlu tertanya, cikgu, hormon ini penting ke? Cikgu tanya, antara kamu semua, okey, cikgu nak tanya, macam mungkin Tan Eun Song ke, ataupun cikgu nak tanya Tan Eun Song juga, cikgu nak tanya juga contoh mungkin siapa ni? Jasmine. Okey, Tan Eun Song ke Jasmine. Pernah ke tak kalau anda duduk diam dalam kelas, kita dengan duduk semua. Ketika kita nampak jejaka ataupun lelaki yang kita suka masuk ke kelas. Tan Eun Song dan juga Jasmine, bayangkan kita duduk, yang lain pun boleh fikir. Kamu nampak orang yang kamu suka masuk ke kelas. Kamu duduk je. Tiba-tiba jantung kita berdenyut dengan lebih cepat. Biasanya dia duduk. Tiba-tiba dah tengok mereka, kita tak buat apa-apa. Duduk. Lepas tu kita rasa macam bernafas lebih kuat. Ada ke tak Tan Eun Song dan Jasmine? Ada tak? Kalau tidak, tengoklah artis Korea kan. Bayangkan mereka masuk ke rumah kita. Pernah ke tak? Ya? Pernah ke tidak? Ada respon daripada Jasmine dan juga Tan Eun Song tak? Ya? Tan Eun Song? Kalau tak ada, boleh cikgu tanya yang lain tak? Contohnya cikgu tanya Ian Adura ke dan juga
Ayan Nadura dan Nasro, pernah tak kamu duduk tiba-tiba murid perempuan yang kita minat masuk kelas, kamu rasa macam bahasa lain kecemasan, tapi cikgu bagikan kamu penerangan, kadar denyutan jantung menjadi lebih laju dan juga bernafas dengan lebih laju. Tapi kita bukan buat sukan, kita duduk je. Pernah ke tidak? Pernah ke tidak? Ian, Nadura dan Nasro buat apa tu? Ada tak? Ada pernah Ian. Okey. Tadi Jai dan juga Jasmine, okey, harap boleh respon nanti ya. Jadi mesti pernah. Kalau kamu cakap tak ada, kalau kamu cakap tak ada kan, cikgu bagi lagi satu contoh yang lagi kritikal. Contoh mungkin cikgu tanya Depan Raj. Okey, Depan Raj, bayangkan kamu duduk kat kelas, tiba-tiba cikgu Siwa masuk. Cikgu Siwa masuk kelas. Mesti semua orang rasa, apa hal kan? Duduk. Dia nak cari masalah, dia nak cari kita salah apa kan kita. Jadi, kita tak buat apa-apa. Bayangkan kita hanya tengok je. Kita pun dah rasa denyutan jantung cemas dan juga denyutan jantung jadi laju dan juga mula berpeluh, bernafas dan lebih laju. Semua ini adalah hormon. Hormon. Ketika kita tengok sesuatu benda yang kita suka ke ataupun kita takut, kita panggilkan takut kan, badan kita akan hasilkan sejenis hormon, hormon cemasan. Nanti kita akan belajar hormon adrenalina. Hormon adrenalina. Buatkan kita rasa cemas itu sebab macam denyutan jantung laju. Sebab apa? Sebab apa? Supaya bayangkan kalau tiba-tiba macam cikgu Siwa, dia ambil rotan dekat kita, dia rotan. Apa kita akan buat? Kita akan terus lompat dan larikan diri kan. Sebab kita tahu apa-apa. Sebab badan kita dah siap sediakan kita untuk bertindak balas, menyiapkan kita untuk bertindak balas terhadap sesuatu situasi yang kita suka ataupun kita cemas. Okey? Jadi apa hormon itu dari mana datangnya? Kita nak belajar. Jadi apakah kelenjar endokrin yang terdapat di dalam badan manusia? Apakah kepentingan hormon? Tadi cikgu dah cakap pasal macam kita tahap wanita dan juga ketika kita cemas. Okey, dan apakah kesan penyalahgunaan dada dan alkohol terhadap koordinasi badan? Dan apakah kepentingan minda yang sihat? Murid-murid, okey, kamu boleh baca muka surat 143 itu terdahulu, tapi cikgu nak terus masuk ke dalam pengenalan sistem endokrin manusia. Sistem endokrin manusia. Tengok muka surat 144. Sistem endokrin manusia. Okey? Jadi, badan manusia, sebelum ini kita belajar sistem rangka tulang dan sistem otot sikit. Okey? Jadi hari ini kan sistem yang lain. Sistem endokrin. Badan manusia mempunyai satu sistem yang dikenali sebagai sistem endokrin. Sistem endokrin, okey, kalau anda boleh highlight di situ kan, highlight sistem endokrin lah. Ia salah satu sistem di dalam badan yang mengkoordinasi fungsi badan. Highlight mengkoordinasi fungsi badan dalam peringgan pertama. Jadi kalau kamu tengok koordinasi itu apa? Dalam bahasa koordinasi itu sebenarnya macam mengarahkan bahagian-bahagian badan lain untuk buatkan kerja dengan betul. Okey? Seperti yang tadi cikgu tercakap, kita haid. Kalau kita haid itu, okey, adalah bahagian rahim wanita. Jadi, apakah yang mengarahkan rahim wanita itu keluarkan darah? Okey? Perlu tahu, bukannya kita duduk, otak fikir, oh sila keluar darah hari ini, dia keluar macam tu. Tak. Otak kita tak kawal macam tu ya. Dia bukan satu tindak balas yang kita boleh kawal. Bukan kata tindakan terkawal lah, ada istilah dia juga. Ini bukan tindakan terkawal lah, tapi itulah dia yang kita nak bagi tahu, mengkoordinasikan fungsi badan, okey, yang melibatkan highlight bahan kimia. Bulatkan bahan kimia ya, bahan kimia. Peringgan pertama. Okey, jadi bahan kimia itulah hormon sebenarnya. Jadi apakah yang anda rasa jika terserempak dengan ular ketika bermain di padang? Seperti cikgu cakap lah, kamu tiba-tiba berdiri di padang, nampak satu ekor ular. Okey, jadi adakah tak anda akan melarikan diri dengan laju? Kenapa keadaan yang anda nyatakan tadi berlaku? Okey, jadi sebenarnya pada kita akan siapkan diri kita untuk selamatkan diri daripada bahaya. Okay, kamu telah diberikan gambar rajah muka surat 144 ni. Tapi cikgu akan nanti sambung ya. Sabar dulu. Pergi ke muka surat 146. 146. Jadi murid-murid, izinkan cikgu perkenalkan. Okey. Dalam sistem endokrin manusia kita,
ada beberapa kelenjar endokrin. Cikgu guna istilah beberapa ya, sebab ini adalah dalam buku teks anda ya, buku teks anda, dan ada kelenjar lain kot, tapi kita belajar apa yang ada dalam buku teks di sini. Okey, dan juga hormon, bahan kimia yang dihasilkan di dalam kelenjar tersebut. Okey, tengok buku teks itu. Murid-murid, kalau kamu ada data yang cukup, anda boleh tengok handphone terus lah. Okey. Jadi kalau anda tengok, di bahagian otak yang besar tu, otak, okey, di sebelah bawah, di sebelah tengah-tengah bawah itu, tergantungnya struktur di bawah sini, tengah-tengah bawah sini ya. Kalau ikut dia macam bentuk testis sebenarnya. Tapi dia dah buat label di situ, tak apa. Atas yang besar itu cerebrum, okey, belakang cerebellum, bawah ini medulla oblongata. Tengah-tengah itu sebenarnya ada hypothalamus dan kelenjar yang menghasilkan hormon, nama dia ialah kelenjar pituitary. Kelenjar pituitary. Okey, boleh je aku tanya balik Tan Eun Song dan Jasmine. Ada tak Jasmine dan Tan Eun Song? Ya? Yeah? Ada tak? Okey, tak apa, dia dah masuk kelas tapi mungkin tertidur kejap. Yang lain? Okey, boleh Chong Kai, boleh ikut kan? Boleh sebut tak kelenjar pituitary? Cuba sebut pituitary. Ada tak Kai? Ada. Boleh sebut pituitary? Boleh? Pituitary. Amin Idam, boleh? Boleh. Okey. Teo Jia Kate. Boleh kan Teo Jia Kate? Okey, kita sambung ya. Jadi, kelenjar pituitary ini, dia terletak di bawah cerebrum. Dia dikenali sebagai highlight istilah kelenjar induk. Kelenjar induk. Kelenjar hormon badan yang mengawal kelenjar-kelenjar endokrin yang lain. Maksudnya, ya, cikgu, kalau macam tu, otak yang mengawal ke? Bukan, kita nak lebih spesifik sekarang. Otak kita akan hasilkan hormon menyebabkan tempat-tempat lain yang hormon berfungsi. Tapi dia tak diceritakan secara mendalam. Tak. Jadi kita hanya bagi tahu ada kelenjar induk. Okey? Induk yang boleh mengawal kelenjar endokrin yang lain. Okey? Lepas itu kita lah nampak gambar raja yang kedua. Okey, gambar raja yang kedua di bahagian leher. Kalau kamu tengok pada muka surat 147, dia label di situ kan. Itu adalah kelenjar tiroid di sini. Kelenjar tiroid. Okey. Kalau kekurangan iodin, kalau kita makan kurang iodin ataupun makanan laut, tempat yang akan bengkak itu ialah inilah kelenjar tiroid ini. Okey, tiroid ada di sebelah sini. Jadi itu leher. Okey, murid-murid. Lepas tu ada apa lagi? Di bawah perut. Di bawah perut ada satu bahagian yang macam daun. Kita namakan dia sebagai pankreas. Pankreas di atas ginjal. Nampak ada dua bentuk dua macam kacang tu. Atas dia itu kita panggil kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Kau boleh tengok muka surat 147 ya. Dia ada kat situ tau. Pankreas di bawah perut. Dia bukan perut. Dia di bawah perut. Sebelah duodenum ataupun permulaan usus kecil. Sebelah aja. Okey. Manakala di atas ginjal ada kelenjar adrenal. Penting. Sebab kelenjar ini yang cikgu cakap menyediakan diri kita untuk tindak balas yang tindak balas contohnya untuk larikan diri. Nanti kita akan tengok balik semula yang atas tu. Okey. Dan paling best sekali biasanya untuk kita senang ingat, termasuk juga organ pembiakan menghasilkan hormon untuk kita. Ovary, cikgu, bukan ovary dia hasilkan ovum ke? Cikgu, testis, bukan ke testis dia hasilkan sperma? Betul. Tapi cikgu nak tanya,
Kalau lelaki perempuan lepas akil balik akan nampak berbeza. Membezakan dari apa? Cikgu dah sebut istilah itu, kalau kita cakap budak lelaki akan jadi lelaki yang dewasa. Nampak macam lelaki. Manakala budak perempuan akan jadi perempuan yang dewasa yang nampak ciri-ciri kewanitaannya. Tapi isu balik, macam lelaki. Mana dia dapat satu isyarat supaya suara dia jadi garau. Masa akil balik, kita tahu suara dia akan jadi garau. Mula tumbuh janggut, mula tumbuh misai, okey, otot dia jadi keras. Isu dia sekarang datang dari mana isyarat tersebut. Bukannya kamu duduk, tengah akil balik, kamu duduk, otak kamu fikir, jadi lelaki sekarang, jadi lelaki sekarang, jadi lelaki sekarang. Bukan macam tu. Dia secara semula jadi berlaku. Ada bahan kimia yang dihasilkan oleh kalau lelaki testis untuk menjadikan anda menunjukkan ciri-ciri seks sekunder. Ciri-ciri seks sekunder. Seperti juga untuk perempuan. Okey? Bukannya kamu duduk ketika akil balik, tolong jadikan saya lebih wanita. Dia tak berlaku macam tu. Dia ada dalam badan, ovary, menghasilkan hormon untuk jadikan anda bertumbuh, tunjukkan ciri-ciri seks sekunder anda. Jadi murid-murid, jom tengok muka 148. Ini mesti kamu tak suka, cikgu tahu. Tapi terpaksa. Anda perlu kalau boleh ambil masa, sebutkan kelenjar itu, sebutkan hormon yang dihasilkan bersama-sama dengan fungsi dia. Okey, murid-murid 148. Cikgu nak tanya dulu. Aliyah, boleh ikut Aliyah? Tadi masa lewat sikit tak? Boleh faham? Boleh? Aliyah Maisarah? Depan Raj? Depan? Boleh? Depan? Semalam ada tonton YouTube rekod cikgu tak Depan? Depan Raj? Depan? Boleh kan? Ada isi kehadiran tak? Okay, kepada murid-murid, jangan lupa isi kehadiran semalam. Nanti cikgu akan bagikan link yang baru untuk hari ini pula. Sebelum cikgu bagi link itu semula, itu di kehadiran tahun semalam tau. Okey, dan Syazah ada, Syazah. Okey, Assalamualaikum selamat pagi. Syazah, boleh dengar jelas kan? Dan boleh ikutkan kelas kan? Boleh ya? Kita sambung sekarang. Jadi, kita mula dengan kelenjar pituitary. Jadi, dia hanya bagi sebahagian daripada hormonnya. Kamu hanya belajar 2 daripada banyak hormon yang ada. Jadi, kelenjar pituitary dalam silibus anda memerlukan anda memahami. Dia menghasilkan hormon antidiuresis. Antidiuresis, cikgu susahlah apa benda ini. Short form dia ADH. ADH. Hormon ini berfungsi untuk mengawal air kencing anda, isi padu air kencing anda. Anda pun cakap, cikgu apa benda ini? Bayangkan sekarang murid-murid, khususnya yang Muslim, tengah puasa. Tak minum air selama 12 jam. Okey, 12 jam. Kamu tak minum air. Ya, cikgu, tak minum air mah. Jadi kencing jadi kuning loh, pekat. Cikgu punya soalan adalah, kalau kamu minum air kurang, air dalam badan, kita tak nak dia keluar. Badan kita ada air banyak. Kita tak nak air itu keluar dari badan. Jadi, apakah hormon yang dirembeskan? Cikgu guna istilah rembes dah cikgu. Apa itu rembes? Sabar ya. Okey? Yang dihasilkan untuk membuat badan kita serap lebih banyak air kembali ke badan, tak nak bagi dia keluar. Jadi jawapan dia adalah hormon ADH dihasilkan oleh kelenjar pituitary ketika anda tengah puasa. Oh, maksudnya kita tak minum air, kelenjar pituitary akan hasilkan hormon antidiuresis ni supaya dia serap balik air ke dalam darah, tak nak bagi dia keluar menjadi air kencing. Itu yang menyebabkan air kencing kita jadi kuning pekat. Badan dia nak perangkapkan air di dalam badan kita. Okey?
bukannya kita duduk, tengah puasa duduk, okay, saya tak nak kencing, saya tak nak kencing, saya tak nak kencing. Bukan macam tu. Dia memang berlaku secara semula jadi, mengkoordinasikan badan kita. Okay, supaya badan kita sentiasa berada pada satu keadaan yang optimum untuk hidup. Optimum untuk hidup. Apa lagi yang kita perlu tahu? Kelenjar pituitary juga menghasilkan, kalau kamu dah letak satu tik di situ, hormon antidiuretik bagus, kita pergi ke yang kedua, iaitu growth hormone. Hormon pertumbuhan, growth hormone, GH. Ini kamu kalau boleh elakkan guna short form, gunakan hormon pertumbuhan. Ya, kelenjar pituitary ini merangsang pertumbuhan di peringkat kanak-kanak. Itu pasal kalau kita dilahirkan kelenjar pituitary itu cacat, lahirkan dalam keadaan kelenjar pituitary cacat ada. Bukan dia sakit disebabkan oleh virus ke mikroorganisma. Tak, ini memang dilahirkan genetik, maka pertumbuhan itu akan nampak terencat lah. Maksudnya kanak-kanak yang tumbuh tak besar. Apalagi kalau kita tengok sekarang, kedua, mengekalkan komposisi badan, okey, yang dia kalau ikut kat sini, kalau ikut tak silap saya, yang kuat, okey, untuk orang dewasa. Kalau tak silap Jeku lah kat situ, yang benda istilah dia hilang kat sini. Siapa boleh tolong Jeku mengekalkan komposisi badan yang apa untuk orang dewasa? Yang hilang ni tulisan ni. Ya, siapa? Boleh Jeku tanya Cheng Ziwen dan Chong Jialing. Boleh tak? Apa dia? Apa tulisan yang hilang pada muka surat 148, hormon pertumbuhan, ayat yang kedua. Mengekalkan komposisi badan yang apa orang dewasa. Ada tak? Ya. Yang sihat. Okey, terima kasih Ian Adura ya. Okey, yang sihat. Betul? Dan juga mengekalkan jisim otot serta jisim tulang. Okey? Untuk orang dewasa. Maksudnya kita punya pertumbuhan akan jadi besar dan jadi normal. Betul. Jadi benda itu sekarang kalau kita tengok. Jadi kalau kita tengok sekarang, hormon pertumbuhan ini yang membuatkan kita tumbuhkan badan kita dalam keadaan yang normal. Okey, kita sekarang pergi ke kelenjar tiroid. Tadi yang pertama pituitary di sebelah otak, perlu tahu. Kelenjar tiroid di sebelah leher. Okey, dia menghasilkan hormon tiroksina. Highlight, letakkan satu star di situ, tiroksina. Gariskan mengawal kadar metabolisme badan. Jadi apa itu metabolisme? Murid-murid, kalau anda pernah tertanya soalan macam ni, Cikgu, saya ada kawan yang selalu makan banyak. Dia makan, tetapi dia sentiasa nampak kurus. Dia nampak kurus walaupun makan banyak. Ya, kita akan sebut walaupun dia makan banyak, kadar metabolisme badan dia adalah tinggi. Cikgu, apa itu kadar metabolisme? Segala tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan. Tindak balas biokimia. Contoh, pencernaan. Dan juga badan kita membuat otot, menggantikan sel-sel yang mati. Semua itu adalah kadar metabolisme secara am. Okey, jadi orang itu makan banyak, tenaga itu digunakan dalam badan untuk tindak balas yang kamu tak nampak. Okey, jadi thyroxina kalau ada, kalau thyroxina itu ada, baru dia kawal kadar metabolisme badan. Jadi mungkin ada antara kamu cakap, Cikgu, saya pula pernah dengar kawan cakap, kalau thyroxina terlalu banyak, tak baik. Kalau thyroxina terlalu banyak dihasilkan dan rembeskan ke dalam badan, maka orang itu akan jadi tak baik. Jawapan dia, ya. Semua hormon yang dihasilkan dalam badan tidak boleh lebih ataupun kurang. Lebih akan jadi penyakit. Kurang akan jadi penyakit. Contoh, kalau thyroxina terlalu banyak, mungkin anak itu dilahirkan kelenjar tiroid dia besar dan aktif. Thyroxina hormon dihasilkan banyak, maka
disebabkan kadar metabolisme badan dia tinggi, dia akan jadi seorang yang sangat-sangat aktif, tak boleh duduk diam. Kita panggil dia sebagai hyperaktif. Pernah dengar tak? Pernah dengar ke tak? Chong Jaling, pernah dengar tak? Jasmine, pernah dengar ke tak? Hyperaktif. Istilah yang biasa kita gunakan pada budak yang macam mana kata ya, yang tidak boleh duduk diam. Pernah kan? Hyperaktif. Ya, kalau dia hyperaktif, ini bukan satu pujian bukan pujian Dia kita nak sebenarnya cakap dia, kalau kita nak sebut, kalau betul maksud dia, bermaksud dia sebenarnya ada sakit dah. Sakit yang bukannya sakit demam ke apa, tapi disebabkan thyroxina dia banyak, jadi dia jadi tak boleh duduk diam. Dia asyik nak lompat, lari, macam-macam. Okey, dia tak nak dengar orang cakap, dia memang nak gerak saja. Hyperaktif. Jadi apakah rawatan yang boleh dibuat oleh doktor? Antara dia, rawatan dia adalah potong kelenjar tiroid dia. Bukan potong semua, potong separuh. Potong separuh. Ian Adura, faham ke tak? Potong separuh. Boleh kan? Ari Iskandar, boleh faham ke tak? Jadi, itu kalau lebih. Kalau thyroxine kurang itu pula, orang itu mungkin nampak tak semangat. Okey, dan juga tidak aktif. Cikgu, kalau kamu cakap macam tu, bagaimanakah dengan hormon pertumbuhan GH? Kalau lebih. Kalau hormon pertumbuhan lebih, itulah nanti kita akan tengok istilah itu. Itulah kalau kamu online tengok sekarang, itu ada penyakit gigantism. Gigantism. Okey, cikgu tunjukkan pada skrin sekarang. Anda boleh buka skrin. Ini. Nampak? Gigantism. Jangan kata Yao Ming tak ada kaitan dengan pemain bola keranjang Orang yang ada penyakit gigantism, maksudnya dia pertumbuhan dia jadi lebih. Kamu nampak, cikgu, baguslah tinggi. Tidak. Orang yang gigantism ini, walaupun dia tinggi, sebenarnya badan dia itu akan nampak tidak boleh sokong. Apa ketinggian yang sesuai untuk vertebrata darat, ada dia punya had dia. Macam manusia, tinggi yang paling bagus sepatutnya dalam lingkungan maksimum 2 meter. Lebih daripada itu, rangka tulang dia pun sepatutnya jadi lebih kuat untuk memberi sokongan. Tapi kalau terlalu tinggi, terlalu besar, maka rangka tulang yang sedia ada mungkin tak boleh nak sokongan. Orang itu pun mungkin dia jenis yang bukan kata senang patah tulang, tak, tetapi memberi kesukaran untuk bergerak, sebab dia tinggi sangat. 他太高了，所以说他对他的行动方面会有挑战 ，OK， 比较难行动的意思。gigantism itu disebabkan kalau growth hormone ataupun hormon pertumbuhan lebih. OK, jadi faham ke tak kenapa anda belajar hormon ini sekarang? Dia berkait sekarang dengan hidup kita. Okey, kalau kita sakit mungkin disebabkan, kamu mesti pernah dengar, hormon badan tidak seimbang. Hormon badan tidak seimbang. Rembesan hormon dalam badan tidak seimbang. Kalau tak seimbang pun akan buat kita tak selesa, sakit. Okey, jadi doktor yang boleh cakap lah. Bukannya cikgu boleh cakap macam tu. Perlu melalui doktor ya. Okey. Jadi sekarang kita pergi ke kelenjar yang thyroxina itu, thyroid itu menghasilkan thyroxina. Dia juga mengawal pertumbuhan dan pertumbuhan dan pergerakan fizikal. Pertumbuhan dan pergerakan kan, murid-murid. Cikgu nak tanya. Dalam thyroxina ayat kedua itu, mengawal pertumbuhan dan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Siapa boleh tolong cikgu jawab? Ya? Perkembangan. Terima kasih Tio Jakit dan Amir Idam. Perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. Okey? Ya. Jadi cikgu, maksud dia kalau kita nak anak kanak-kanak kita bertumbuh dengan sihat, thyroxina ini pun memainkan peranan. Kita pergi tengok kelenjar adrenal pula. Kelenjar adrenal di mana? Di atas ginjal. Cikgu, ginjal bukan hasilkan air kencing je. Ya, itu yang cikgu cakap, kelenjar itu di atas ginjal, bukan di dalam ginjal, di atas dia je. Dia akan menghasilkan highlight untuk adrenalina.
Adrenalina ini menyediakan badan kita untuk bertindak. Highlight menyediakan, ready highlight bertindak dalam keadaan kecemasan. Seperti apa? Meningkatkan kadar metabolisme. Okey, dia akan rembeskan adrenalina, kadar metabolisme menjadi tinggi. Kita akan mula rasa badan kita panas, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah ataupun di dalam badan dan membesarkan saiz anak mata. Cikgu, apa itu saiz anak mata? Kamu boleh lukis kat sebelah itu, boleh buka skrin sekarang. Ini mata kita. Anak mata itu adalah benda dalam. Okey, dalam ni. Dalam mata kita ada anak mata, dia akan jadi besar. Kenapa dia nak membesarkan saiz anak mata kita? Supaya mata kita boleh perangkap lebih banyak cahaya dan jadi sudah sensitif. Maksudnya kita boleh bertindak balas dengan secepat mana yang boleh. Okey? Kita boleh perangkap lebih cahaya, lebih sensitif terhadap perubahan persekitaran. Okey? Itu adrenalina. Murid-murid, dia menyediakan untuk kita bertindak dalam keadaan kecemasan. Seperti cikgu cakap tadi, macam cikgu Siwa masuk kelas, okey, kita akan jantung berdenyut laju dan tiba-tiba cikgu Siwa ambil rotan contohlah. Nak pukul kita, kita memang akan berespon dengan secara tak terkawal, terkejut. Sebab elakkan kita daripada kena cedera. Contohlah, itu badan kita. Kalau kamu nak gunakan situasi lain, nanti cikgu akan sebut ke atas macam ular. Ular jarang kita jumpa. Cikgu akan minta anda fikirkan kalau anda berdepan dengan anjing gila. Berdepan dengan anjing gila. Ya. Ketika kamu tengah jalan dengan kawan balik rumah, tiba-tiba tengok seekor anjing gila di depan mata. Di bawah mata tu lah. Macam kamu tengah tengok cikgu pula bagikan suara. Okey. Apa yang kamu akan buat mula-mula? Cikgu, larikan diri lah. Sebelum larikan diri, betul ke tidak kamu akan tengok jeling anjing gila itu? Betul kan? Kita akan macam tak boleh buat apa, kita tengok je. Daniel Harris, betul kan? Ataupun cikgu bagi satu contoh yang salah. Daniel Harris, betul ke tidak? Tak. Daniel Harris, kenapa tak? Kamu nampak anjing gila, kamu akan terus lari macam tu atau macam mana? Kalau kamu cakap tak, itu macam mana? Cikgu nak tahu. Kamu lari terus. Okey. Cikgu dah cakap satu situasi kamu dengan kawan. Jangan kata kamu lari terus lah. Memang biasa kalau dengan kawan pun, kamu ada beberapa saat ke ataupun mungkin seminit, dalam seminit itu kamu tak boleh buat apa-apa, kamu hanya jeling je. Kita akan tengok lama-lama. Okey? Kita akan tengok lama-lama. Hai Yanling. Yanling, kamu dah masuk lambat? Yanling? Yanling ada Yanling? Okey? Depan ada depan. Kamu lari terus ke kamu akan guna beberapa saat tengok pada anjing itu? Ya, kalau kamu jumpa anjing gila, kamu akan terus lari ke ataupun beberapa saat kamu akan berdiri dulu? Jeling dulu, fikirkan nak buat apa, betul? Ya? Ataupun tak faham soalan cikgu? Lagi sekali cikgu, maksud cikgu, kalau kamu terjumpa berserempak dengan anjing gila, okey, ketika anda balik rumah dengan kawan, kamu akan lari terus ke ataupun biasanya kamu akan ambil beberapa saat tengok pada anjing itu dulu. Kamu akan tengok tapi tak tahu nak buat apa. Tapi jantung akan mula denyut laju, duduk dan juga berpeluh dan rasa cemas lah. Kamu akan lari terus ke ataupun ada beberapa saat kamu akan macam stun, tak boleh buat apa-apa. Mana satu? A ke B? B. Itu logik Daniel hari itu mungkin dah biasa kena jumpa anjing. Jadi dia jumpa anjing terus lari. Itu pun betul. Ada orang jumpa dia terus lari, dia tak nak fikir banyak. Tapi untuk orang yang tak terfikir anjing gila, tiba-tiba dia jumpa, dia perlu masa. Badan kita perlukan masa untuk kita ready dan larikan diri. Okey, kita sambung sekarang. Okey, jadi itu adrenalina yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal.
Untuk pankreas, nombor 4 ni pankreas, kamu perlu highlight insulin. Murid-murid, insulin ialah hormon dalam badan yang dihasilkan oleh pankreas untuk mengawal aras glukosa di dalam darah. Macam mana? Highlight menukarkan glukosa berlebihan. Wajib sebut berlebihan. Okey, kepada glikogen untuk disimpan di dalam hati. Murid-murid, kita tahu kalau badan kita pankreas telah rosak, tidak boleh menghasilkan insulin, maka glukosa atau gula di dalam badan, khususnya dalam darah, akan meningkat. Glukosa dalam darah akan meningkat. Bagus ke tak bagus? Darah kita jadi makin manis. Bagus ke tak bagus? Ifah? Nur, Ifah, ada tak? Eng Ying, ada? Ya, Ying, boleh jawab tak? Jadi darah kita akan jadi makin manis. Bagus ke tak bagus? Ying, ada Ying? Ada. Jadi darah kamu jadi makin manis. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Terima kasih Danny ya. Tapi cikgu nak juga Ying jawab. Ying dan Ifah, rasanya bagus ke tak bagus darah kita jadi manis? Jangan sebab kita ikut cerita, oh sekarang darah kita jadi manis, kita punya muka pun jadi manis. Tak. Kalau darah kamu jadi makin manis, itulah kita akan jadi istilah sekarang cikgu nak sebut ya. Kalau kamu nanti akan belajar di sepas tu, ya, ketidakseimbangan. Untuk insulin kalau kurang atau tak ada, dia akan menyebabkan kencing manis. Kalau insulin kurang ya, dia menyebabkan kencing manis ataupun kita sebut nama saintifik dia, diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Okey, kencing manis. Kalau insulin kurang, dia akan menyebabkan diabetes mellitus. Jadi kencing jadi manis saja mak, kita tak akan mati pun. Salah Kalau kita ada diabetes mellitus, maka kita akan mula hilangkan fungsi satu organ ke satu organ. Contohnya jantung boleh jadi lemah, ginjal akan hilang fungsi, hati akan jadi berbeban dan rosak, dan dia akan bawa kamu menjadi cacat, dan juga luka-luka badan anda tidak akan sembuh. Dia akan terus rosak dan rosak untuk luka yang terbuka. Dia tak akan sembuh dah. Itu adalah kencing manis tau. Banyak kesan dia. Jadi mungkin anda pun tanya, jadi cikgu, kalau orang yang kencing manis ini macam mana dia nak rawat? Tengok pada skrin, kalau kamu tengok pada skrin sekarang, kalau kamu tengok pada skrin, oh cikgu tak buka pula. Baik-baik, kalau kamu tengok pada skrin, contoh orang yang kencing manis, dia akan cucuk. Setiap masa cucuk. Suntik apa itu? Jawapan dia insulin. Jadi kalau cikgu tanya kamu semua, apakah yang mereka suntik? Kamu dah jawab insulin. Soalan kedua, insulin dalam suntikan itu datang dari mana? Kalau cikgu sekali tanya, suntikan itu mengandungi insulin, insulin itu datang dari mana? Adakah tak insulin dalam suntikan itu, 那个针孔里面的那个 insulin 呢， datang daripada manusia lain? Wow, datang daripada manusia lain maksudnya doktor pergi sedut keluar insulin bagi orang lain guna. Jawapan dia confirm tidak. Siapa yang nak bagi orang cucuk keluarkan insulin? Sakit kan? Betul? Jadi anda telah belajar pada bab 5 genetik lepas, insulin dihasil melalui sebenarnya apa itu? Okey, dia dihasilkan melalui teknologi genetik kejuruteraan melalui bakteria. Cikgu, ya ke? Murid-murid, kamu telah belajar pada bab 5 ya. Itu yang cikgu perlu sebut juga hari ini supaya dia menjadi sesuatu yang masuk dalam otak anda tau. Nah, di sini. Okey. Nah. Maksud dia sekarang, kalau kamu tengok muka surat 100, sangat senang ingat 100 ni.
Okey, di situlah teknologi DNA recombinant ataupun kita panggil kejuruteraan genetik ini menggunakan bakteria menghasilkan insulin. Kita keluarkan jin dalam badan manusia yang hasilkan insulin, letakkan jin itu ke dalam DNA untuk bakteria. Masuk dalam DNA bakteria. Jadi bakteria sekarang akan ada jin yang hasilkan insulin. Jadi ketika dia membuat protein bakteria, secara langsung dia akan buatkan kita insulin. Kita boleh keluarkan insulin itu untuk kegunaan manusia, khususnya pesakit kencing manis. Okey, kita menggunakan genetik ya untuk menghasilkan insulin. Tambung sekarang itu lepas pankreas ya, pankreas. Jadi murid-murid, kita sekarang tengok pada sini ya. Sorry ya, cikgu dah pergi tempat jauh. Pergi ke pankreas balik. Selepas pankreas, kita akan belajar ovary. Ini pentinglah ovary. Ovary ada hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron. Okey, dengar ya. Estrogen mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, buah dada dan pembesaran punggung. Dia juga merangsang penghasilan ovum dan menyediakan juga uterus, menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Estrogen itu yang mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan. Menjadikan anda selepas akil balik nampak lebih mencirikan kewanitaan. Dan ni kan yang nirenwei. Okey? Jadi kamu perlu tahu benda itu apa. Jangan nanti kata macam kita cakap apakah ciri-ciri lelaki? Kamu kata tumbuh bulu. Cikgu tanya kau bulu apa? Kamu lahir pun sudah ada bulu. Faham ke tak? Jadi perlu jelas dan tepat. Inilah sains. Jelas dan tepat. Bukan kata tumbuh bulu salah, tetapi sebab istilah itu merangkumi banyak kemungkinan di situ, jadi dia jadi salah. Okey? Jadi apa lagi? Progesteron daripada ovary untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Jadi kamu pun tahu ketika kita lepas haid, lepas 7 hari haid keluar darah untuk perempuan, rahim anda akan mula menebal semula dinding uterus. Cikgu, apa itu uterus? Saya tak faham. Okey, cikgu pun lukislah kalau kamu boleh tengok skrin sekarang. Okey. Ini adalah rahim, ini adalah ovary dan fallopian. Itu fallopian. Kamu telah belajar ketika tingkatan 1. Ya, yang benda cikgu warna merah itu, itulah dinding uterus. Dalam bahasa saintifik, endometrium. Di inilah tempat yang akan tanggal. Dia akan tanggal runtuh setiap bulan, keluar sebagai darah haid. Okey? Jadi penebalan dinding uterus itu adalah disebabkan oleh hormon dari ovary yang bernama estrogen. Okey? Estrogen. Dan juga tersekali dengan progesteron. Penebalan progesteron. Okey, untuk penebalan estrogen dia membaik pulih dindingnya yang runtuh, baik pulih, progesteron jadi tebal. Jadi murid-murid, cikgu nak tanya sesuatu yang kebat dah. Ini kebat dia. Kalau anda pernah dengar, okey, mungkin untuk perempuan, kamu perempuan pernah dengar? Ambil progesteron, ambil makan pil progesteron, ya. Di luar sana ada pil progesteron Kalau kita tengok ada murid perempuan yang makan pil progesteron untuk elakkan daripada datang haid. Kata orang, okey, kalau tak datang haid, dia boleh kekal cantik dan juga putih kulit dia. Ya ke? Rasanya, ya ke tidak? Kalau anda setuju ke tak dengan statement cikgu? Syazah, setuju tak? Syazah? Tak. Tapi ada betul dia juga. Tapi cikgu dah cakap ya. Ada betul dia tapi cikgu tak galakkan ya. Ya, kalau anda ambil pil progesteron, mungkin anda tidak akan datang haid. Kemungkinan besar tak datang haid. Dengar, contoh jaring, tapi dengar habis dulu Memang kamu tak akan datang haid. Kalau kamu tak datang haid, kamu tak hilang darah itu, badan kamu akan kekal
cukur darah. Itu contoh dia. Itu orang itu kata nampak selalu cantik dan pada masa yang sama elakkan mengandung. Satu. Kenapa dia tidak sihat? Itu memang betul. Memang betul. Anda perlu faham. Badan kita, contoh untuk perempuan, tiap-tiap bulan datang bulan ini ada satu perkara yang berlaku secara biologi, maksudnya patut berlaku dalam cara sebegitu. Kalau kamu ambil banyak progesteron, okey, kamu tidak datang haid dah, orang pun datang keluar, tiba-tiba kamu kahwin. Anda kata kamu kahwin. Kamu dah tak ambil pil progesteron. Kamu ingat kita haid, kamu boleh kembali semula normal. Tapi disebabkan kamu pengambilan hormon secara tidak terkawal, tanpa nasihat doktor, maka kamu mungkin masa nak ada anak tapi tidak dapat anak. Cikgu, boleh ke nak ada anak tapi tidak jadi ada anak? Ya, dia boleh jadi mandul. Bukan mandul sebab apa? Mungkin dia hasil ovum. Ini ovary, hasil ovum, okey? Tapi disebabkan hormon progesteron yang tak ada, dinding dia dah jatuh dan tidak dapat ditebalkan semula kepada keadaan yang sesuai untuk penempelan embrio. 它的子宫墙变到比较弱. Mungkin kita tak tahu. Segala pengambilan hormon tidak digalakkan kecuali dengan nasihat doktor. Dan kalau ambil banyak, memang ada kesan dia. Contoh insulin. Orang injek insulin, dia tak boleh injek banyak. Dia mesti injek ikut nasihat doktor. Kalau injek lebih, dia boleh mati. Sebab insulin akan tukarkan glukosa menjadi glikogen. Balik kepada insulin. Kalau dia tukar lebih glukosa, darah kamu jadi tak ada gula. Kamu boleh pengsan. Dan kalau tidak diberikan gula, rawat kamu pada masa itu juga. Maksudnya sebelum anda pengsan itu, kamu tak sempat nak makan gula. Dan orang tak sempat nak bagi kamu gula makan, kamu boleh pengsan dan meninggal ya, sebab glukosa sangat kurang di dalam darah kalau insulin itu lebih. Okey? Jadi kita nak bagi tahu sekarang segala kalau mengenai dengan hormon ini dalam badan kita nak dalam kuantiti yang bersesuaian. Ya. Ari Iskandar, okey, Ari Iskandar tadi ataupun dia dah keluarkan semula. Line dia tak bagus kan? Okey? Boleh juga tanya ke tak? Amir Idam, boleh faham Amir? Amir, boleh tak Amir? Amir, faham ya? Jadi, apa lagi? Last sekali untuk hormon yang adalah testosteron. Okey, testosteron mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki. Nombor 6 ni ya. Testosteron, testosteron. Okey, dia menjadikan lelaki bertumbuh jadi lelaki yang dewasa. Okey, dan merangsangkan juga penghasilan sperma. Itu pasal lepas akil balik lelaki, okey, biasanya kamu akan ada kalau cikgu izinkan cikgu sebut dalam mimpi basah. Okey, yang pertama, okey, kedua. Itu memang benda yang berlaku secara semula jadi. Bukannya cikgu mati saya, bukan. Okey, bukan ya. Dia memang berlaku secara semula jadi. Yang cikgu nak pergi seterusnya adalah muka surat 149 dulu. Tengok muka surat 149 ya. Highlight kesan ketidakkeseimbangan hormon. Cikgu dah sebut tadi. Kesan ketidakseimbangan hormon. Okey. Punca itu nanti kejap. Jadi kalau lebih ke kurang akan jadi apa? Cikgu nak kamu pergi ke muka surat 150 dan juga 151. 150 dan 151. Highlight istilah kekurangan hormon tiroksina. Okey. Highlight hormon tiroksina berlebihan. Kalau kekurangan, maksud dia kadar metabolisme akan jadi rendah. Dia tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantut. Dia nak kamu bulatkan kretinisme. Dia terbantut pada kanak-kanak, kita panggil kretinisme. Okey.
Tadi kalau kita tengok pada yang kekurangan tenaga pada orang dewasa ni maxidema, okey. Kalau untuk yang hormon thyroxina lebih kita panggil hyperaktif ya. Okey. Dan cenderung menjadi gemuk untuk kekurangan hormon thyroxin dan mungkin juga menyebabkan goiter. Ini aja aku nak cakap tadi. Goiter. Goiter biasa dia kait dengan gizinya iodin. Iodin kurang, dia akan jadi bengkak pada kelenjar kelenjar thyroid. Jadi penyakit itu panggil goiter. Kalau kurang hormon thyroxina boleh menyebabkan goiter juga. Manakala kalau hormon thyroxina berlebihan, oh cikgu, dia nampak kurus, baik. Tidak. Dia mungkin berpeluh, orang yang sentiasa berpeluh, sentiasa rasa panas itu contohlah orang ciri-ciri hyperaktif ataupun lebih thyroxina dan cenderung menjadi kurus. Okey? Cenderung menjadi kurus. Pembesaran kelenjar tiroid pula, dia bukan bengkak, dia besar sangat sebab dia aktif sangat. Bola mata akan menonjol keluar. Okey? Kalau kamu tengok ya. Ini boleh buka pada skrin anda sekarang. Okey. Aku nak tengok bagaimana thyroxine. Dia punya contoh macam ni ya. Hyperthyroidism. Hyperthyroidism Nah, nampak? Bulging eyes. Kalau kamu tengok pada skrin aku, ya, mata dia akan sentiasa nampak besar. Bukannya dia fokus, tapi disebabkan dia thyroxine terlalu lebih. Okey? Hyperthyroidism. Nah, nampak? Nah, kalau kamu nak tengoklah, ya dia juga bengkak itu sebenarnya goiter lah. Cikgu pun tak nak membuatkan anda susah. Benda ini sebenarnya benda medical semua. Dia sekarang hanya macam sekali lalulah supaya anda faham. Kejap ya. Cikgu nak tunjukkan gambar dia kejap je. Gigantism, kamu dah tengok. Okey, kalau pituitary itu menghasilkan growth hormone ataupun hormon pertumbuhan yang tinggi. Sekejap ya. Lambatnya. Kalau kurang dia panggil dwarfism ya. Sekejap. Kejap. Ada gambar dia sepatutnya. Murid-murid yang saya hormati kejap ya. Bagi cikgu masa kejam je. Tak ada, cikgu perlu pergi tempat lain. Tak ada lah. Biar je. Okey, kita sambung sekarang. Jadi kamu dah tahu hormon thyroxine lebih sebenarnya tak bagus. Bukannya isunya kurus ke tidak ya. Okey, untuk hormon lelaki. Okey, highlight kekurangan testosteron. Highlight testosteron berlebihan. Kalau kurang testosteron, dia akan lambat IQ balik. Lelaki yang biasanya dia boleh kekalkan suara wanita dia, tapi dia sebenarnya dia tak lepas IQ balik lah, ada dia. Dan bilangan sperma dia rendah. Kalau hormon testosteron berlebihan, untuk yang perempuan, cikgu, testosteron pun ada perempuan ke? Ya, walaupun tak ada testis. Okey, ini yang kata ada benda-benda yang dia tak sebut secara sepenuhnya lah. Secara testosteron dihasilkan oleh testis. Tapi untuk perempuan pun dia ada hasilkan testosteron. Tapi sebabnya tak ada testis, dia akan kurang hormon testosteron tu. Tapi kalau badan dia menghasilkan lebih hormon testosteron, dia boleh ke? Itu nanti kita sebut masa akan datang. Kalau lebih, wanita itu akan mencirikan sifat-sifat kelelakian. Contoh kalau dia tengok kalau wanita yang mula kalau tengok ada janggut sikit. Okey? Dan juga misal disebabkan hormon testosteron dia. Okey? Dia lebih. Sepatutnya kurang untuk perempuan tapi dia ada lebih di situ. Okey? Kita sambung juga untuk hormon pertumbuhan sebelah muka surat 151 ya. Kalau kekurangan hormon pertumbuhan kita panggil kekediran. English dwarfism. Kekediran. Kalau berlebihan, hormon pertumbuhan berlebihan, dia akan jadi kegegasian. Bukan acromegaly lah. Dia sebenarnya ada tu gigantism. Okey, kegegasian. Okey, kalau ikut di sini acromegaly. Okey, kamu boleh tengok dalam gambar muka surat 151. Manakala
Hormon insulin kurang menyebabkan diabetes mellitus. Hormon insulin berlebihan, kalau berlebihan, dia akan menyebabkan hypoglycemia. Kurang gula. Kamu tengok atas aras gula rendah, dia akan kurang gula dan boleh pengsan dan juga meninggal. Okey? Highlight sekarang kekurangan hormon antidiuresis ADH. Okey, kurang, air tidak dapat diserap semula. Okey. Jiku nak kamu gariskan diabetes insipidus. Kekurangan hormon insulin itu diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Kalau kurang ADH, kamu akan kencing juga, kencing kerap, tetapi itu bukan diabetes mellitus. Kita panggil dia diabetes insipidus, iaitu orang yang kencing kerap sebab dia punya ADH ada masalah. Boleh faham ke tak murid-murid? Ari Iskandar boleh faham tak? Putus banyak kali kan Ari? Okey ke tak? Ari? Nasrul okey Nasrul? Jasmine, boleh bagi respon tak Jasmine? Jasmine? Di Jenny? Jenny boleh Jenny? Terima kasih Nasrul. Ya sambung. Kalau hormon ADH lebih, darah kita akan mempunyai banyak air, kita akan mula sakit kepala dan pening. Itu satulah. Balik kepada muka surat 150 terakhir, kalau kekurangan hormon progesteron. Kekurangan hormon progesteron akan membawa masalah haid pada ovary. Masalah haid. Okey? Untuk kekurangan hormon estrogen, highlight kekurangan hormon estrogen juga boleh menyebabkan perkembangan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Okay, dia jadi tak ada ciri-ciri wanita. Dan hormon estrogen yang lebih akan menjadi sifat keperempuanan pada lelaki. Ya, lelaki walaupun tak ada ovary juga menghasilkan hormon wanita seperti progesteron dan estrogen. Kalau lebih, lelaki itu akan jadi perempuan sikit, nyang-nyang. Okey, itu sebab dia. Okey, murid-murid, itu saja untuk hari ini. Hormon, organ dan juga kelenjar endokrin dan juga hormon. Okey. Harap anda boleh ikut. Siapa ada soalan? Kalau tak ada, Jeku nak minta izin untuk anda semua bukakan kamera hari ini sebagai rekod anda kehadiran anda. Kalau muka kamu baru bangun, tak pakai tudung semua, boleh macam ni tutup je, boleh je. Okey? Boleh buka kamera ke tak? Jeku tahu kamu nak kerjakan masa ni sekarang. Ya. Boleh minta bukakan kamera tak, murid-murid? Putra Nasim ke, Depan ke, Jasmine ke, Kai ke, Airi Iskandar, Yo Kenyao, Daniel, Idam, Ifa, Yanling, Yan Adura, Jakit, Nasro, Jenny, Syaza. Sila buka kamera. Triwan, sila buka. Minta tolong sekejap. Tolong sikit, minta tolong. Nasrul. Yang lain? Mana yang lain? Boleh minta buka kamera kejap tak? Depan. Thank you ya. Chon Jaling, thank you. Yang lain? Contoh yang lain. Tolong buka kamera. Yo Kenyao. Kalau tak buka tak apalah. Itu jadi yang Jeku boleh buat. Jeku harap semua boleh ikut dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Terima kasih semua. Kalau ada soalan anda boleh tinggal dan tanya ya. Boleh tutup dah kamera sekarang. Sila tanya soalan. Kalau tak ada anda boleh bersurai dan jangan lupa nanti isikan kehadiran dalam link yang baru Jeku bagi semula. Akan bagi ya. Belum lagi Jeku belum edit lagi. Dan Jeku akan rakamkan bagi kawan-kawan yang tak masuk itu tonton. Pastikan semua tolong buat Google Classroom ya. Tolong jawab Google Classroom assignment yang ada ya. Itu daripada Jeku. Terima kasih. Jumpa masa akan datang. Terima kasih. Sama. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Sama. Ensong?
Kai, Yaning okey? Ya Yaning? Ensong? Ensong, Yaning buat apa tu? Okey, minta izin cikgu nak tutup sekarang.